Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bertemu lagi kita pada kali ini dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 2 bidang hadis. Kita akan teruskan dengan pelajaran yang ke-9 di bawah tajuk Mungkar dicegah hidup berkat. Mungkar dicegah hidup berkat. Kita lihat kepada objektif pembelajaran, iaitu membaca hadis dengan baik, menyatakan isi kandungan yang terdapat dalam hadis, mengetahui hukum dan cara menangani kemungkaran, menjawab soalan kebat, menjawab soalan di bahagian deskripsi. Okey, itu sebagaimana susunan yang telah biasa kamu temui. Baiklah. Kita lihat kepada hadis. Kita akan baca. Ustaz akan bimbing bacaan kamu berkenaan dengan hadis ini, iaitu An Abi Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri. Okey, ingat ni nama Abi Sa'id Al-Khudri. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Man ra'a minkum munkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Ustaz baca sekali lagi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fabilisanihi fa in lam yastati' fabiqalbihi وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Rawahu Muslim. Maksudnya ialah, kita lihat dalam bahagian terjemahan potongan hadis, man ra'a minkum munkaran, maksudnya sesiapa di kalangan kamu yang melihat suatu kemungkaran, berhadapan dengan suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangan. Maka hendaklah dia mengubah dengan tangan, atau dengan makna hendaklah dia menghentikan perbuatan kemungkaran yang sedang dilakukan itu. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, sekiranya dia tidak mampu, fa bilisanihi, maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya. Dia guna lidah dia untuk mencegah kemungkaran itu. Fa in lam yastati' fa biqalbihi, sekiranya dia tidak mampu juga, tak ada kekuatan dengan lidah juga, maka hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya. Dia mencegah kemungkaran itu dengan hatinya. Okey, bagaimana cara? Insya-Allah kita akan lihat nanti. Wadzalika adhaful iman. Yang demikian itu, iaitu mengubah dengan hati itu, adalah selemah-lemah iman. Okey. Kita lihat dulu apa itu kemungkaran. Dia sudut bahasa perbuatan atau perkataan dianggap buruk oleh akal yang sihat. Akal sihat tengok ini buruk ni, ini tak boleh terima ni. Tu dia panggil mungkar. Istilah perbuatan atau perkataan ditegah oleh syarak atau yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia langgar perintah Allah, maka itu dipanggil suatu perkara yang mungkar. Dia langgar perintah Allah ataupun dia buat larangan Allah, ini semua ni dipanggil sebagai mungkar. Hukum menangani, hukum mencegah kemungkaran ni apa? Wajib. Cuma wajib macam mana? Tengok kemampuan diri. Wajib mengikut kemampuan masing-masing. Kita mampu sikit, kita buat sikit. Tak boleh setiap orang mesti mencegah kemungkaran. Baik.
Cara menangani kemungkaran, Allah SWT menyatakan dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, ajaklah. Ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu. Bil hikmah, dengan berhikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan bagi peringatan-peringatan yang baik. Wajadilhum, dan kalau perlu untuk berdebat dengan mereka, billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Jangan berdebat dengan akhlak yang buruk. Maksud menangani kemungkaran dengan, tengok. Tadi disebutkan falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah diubah dengan tangan. Apa makna dengan tangan ni? Bukan dengan bagi-bagi penampak. Tapi mengubah dengan kuasa yang ada. Kita ada kuasa tak? Ada kuasa. Kita ni sebagai Perdana Menteri, maka kita cegah kemungkaran, kapasiti kita sebagai Perdana Menteri. Kita siapa? Kita ini merupakan ketua pejabat. Kita pengetua. Maka kita kena ubah kemungkaran yang berlaku dengan kuasa yang kita ada. Bukan kita yang pergi anjurkan pula kemungkaran di sekolah-sekolah, didik anak-anak sekolah buat kemungkaran-kemungkaran di sekolah ni. Dia panggil pengetua yang tidak bertanggungjawab. Kalau begitu, pengetua yang bukan mendidik tetapi meruntuhkan akhlak, meruntuhkan agama anak-anak dan juga pelajar-pelajar sekolah. Jadi mengubah dengan tangan mana? Mengubah dengan kuasa yang ada. Kita ada kuasa, kita sebagai ayah je. Kita ada kuasa sebagai ayah. Maka kita cegah kemungkaran dalam keluarga kita. Kita abang, maka kita cegah kemungkaran yang berlaku pada adik-adik kita, kawan-kawan kita. Dengan kuasa yang ada. Tak ada kuasa kita orang biasa-biasa je, belum kahwin lagi pun. Maka dipanggil dengan lisan, dengan lidah. Menasihati dan melaporkan kemungkaran. Kita boleh nasihat. Tak boleh nasihat, boleh lapor. Bagi tahu guru disiplin. Laporkan pada guru. Guru disiplin itu mencegah dengan lisan. Mencegah dengan hati, membenci dan menjauhi kemungkaran. Benci dan jauh kemungkaran. Maknanya, kalau kita benci kemungkaran yang dilakukan oleh seorang kawan, maka kita nak tegur tak berani. Nak cegah dia tak mampu. Nak tegur dengan mulut pun tak berani. Nanti bagi penampakan kita. Maka kita cegah dengan hati. Macam mana cegah dengan hati? Kita tak boleh duduk kawan-kawan dengan dia lagi. Kita kena jauhkan diri daripada dia. Tak boleh. Ada kawan yang tak tutup aurat. Kita hari-hari keluar pergi kantin, pergi mana-mana dengan dia. Kita pun ikut berdosa. Sebab apa? Kita tak cegah kemungkaran yang dilakukan. Jadi, cara cegah dengan hati, tak boleh berkawan dengan dia. Sehinggalah mungkin kalau dulu kita baik dengan dia, kemudian kita pun menjauhkan diri daripada dia, mungkin dia tanya, kenapa kau tak nak kawan dengan aku? Maka pada ketika itu kita ada peluang untuk mencegah dengan lidah. Bila dia tanya, kita pun cakap, aku bukan tak nak kawan, tapi aku menjauhkan diri aku kerana kau buat suatu benda yang Allah marah. Kalau aku dekat denganmu, aku berdosa. Jadi kalau kau nak kita kawan balik, kau berhenti daripada melakukan dosa tersebut, kita kawan baik semula. Itu cara mencegah kemungkaran. Dan untuk kita fahami dengan ketiga-tiga peringkat ini, hikmahnya dapat meningkatkan kualiti diri kerana adanya nasihat dan teguran. Kita pun mungkin buat salah, ada kawan tegur, maka kita dapat baiki diri. Mewujudkan masyarakat yang harmoni kerana sikap prihatin. Kita bila mana boleh tegur menegur, mana kita akan jadi orang yang baik. Kita akan ada hubungan yang baik dengan orang lain. Negara aman sejahtera kerana mendapat keredaan Allah. Negara pun Allah tengok kepada rakyatnya yang suka tegur menegur, membaiki antara satu sama lain, maka negara itu akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ilmu, qala Rasulullah SAW, inna an-nasa idza ra'aw adh-dhalima falam ya'khudhu ala yadayhi aw shaka an ya'ummahumullahu bi'iqabim minhu. Maksudnya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia, kita lah, idza ra'aw dhalima, kita bila tengok orang yang zalim, bila tengok orang buat salah, orang buat kemungkaran, falam ya'khudhu ala yadayhi, kita tak pegang tangan dia, tak hentikan perbuatan dia, aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabim minhu, hampir-hampir Allah akan umumkan azab, iqab daripadanya. Allah umum lah. Allah turunkan bala bencana bukan kena orang yang buat maksiat tu saja, tapi kita juga kena. Kita ada sebelah rumah dia.
kita rumah kita pun runtuh juga. Sebab apa? Kita tak mencegah orang itu daripada melakukan kemungkaran yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran hadis, kita hendaklah mencegah kemungkaran dan kuasa yang ada supaya masyarakat dapat hidup dengan aman. Kita jaga berlaku perkara-perkara yang tak baik dekat sekeliling kita. Kita sebagai ketua kampung, kita sebagai ketua taman, maka kita cegah kemungkaran tersebut. Kita hendaklah membenci kemungkaran sekurang-kurangnya di dalam hati agar tidak dimurkai Allah. Kalau semua orang pakat benci kemungkaran, tak ada orang berkawan dengan orang buat kemungkaran. Maka orang buat kemungkaran akan bertaubat, akan menyesal kerana bila buat kemungkaran, dia jadi tak ada kawan. Orang tak nak kawan dengan dia. Orang tak nak berkomunikasi dengan dia. Tak nak bermuamalah dengan dia. Maka dengan sendirinya, mencegah dengan hati menjadi suatu perbuatan yang begitu kuat power dia, menjadikan orang akan berubah dan tidak ingin melakukan kemungkaran. Soalan kebat, 17,303 anak tidak sah taraf dilahirkan pada 2009. Berdasarkan kenyataan di atas, huraikan cara menangani gejala tersebut. Macam mana nak menangani masalah anak tidak sah taraf? Senang ceritanya, anak luar nikah lah ni. Ni. Okey. Jawapannya, membendung pergaulan bebas di kalangan remaja kerana ia boleh membawa kepada zina. Bendung pergaulan bebas di kalangan remaja tu, jangan bagi dia bergaul bebas kerana ia boleh membawa kepada zina. Kesannya, kelahiran anak luar nikah boleh dibendung. Kalau kita jaga, perempuan tak keluar malam, perempuan tak keluar dating dengan lelaki, maka boleh membendung kadar kelahiran anak luar nikah. Kesimpulannya, kita hendaklah menjalani kehidupan berlandaskan Islam agar kehidupan dirahmati Allah. Jalani kehidupan yang sebagaimana Islam nak. Pakaian cara Islam, pergaulan cara Islam, makan minum cara Islam. Maka kita semua akan mendapat rahmat daripada Allah SWT. Ustaz baca sekali lagi. Membendung pergaulan bebas di kalangan remaja kerana ia boleh membawa kepada zina. Kesannya kelahiran anak luar nikah boleh dibendung. Kesimpulannya, kita hendaklah menjalani kehidupan berlandaskan Islam agar kehidupan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan akhir, sebagaimana biasa, jawab soalan pengukuhan di bahagian deskripsi bawah video ni ada link. Subscribe dan juga tekan loceng, share video ini dengan orang lain. Dapatkan pahala berkongsi perkara kebaikan. Ustaz sudahi dulu dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.